3.2.2 penghasilan dan penyimpanan data dalam fail teks. Ini subtopik kedua. Sesuatu data yang dimasukkan oleh pengguna daripada laman web boleh disimpan ke dalam pelayan dalam bentuk fail teks. Data yang dimasukkan oleh pengguna daripada laman web, ini data yang kita masuk melalui laman web, boleh disimpan ke dalam pelayan, dia boleh simpan ke dalam pelayan dalam bentuk fail teks. Contohnya, apabila pengguna memasukkan nama serta kata laluan, maklumat tersebut boleh disimpan dalam fail teks dalam komputer pelayan. Dia akan simpan nama dengan kata laluan kita, username dengan password. Okay, sebab tu bila kita masukkan nama kali selepas tu, kali kedua dan seterusnya, dia akan check adakah nama tu tally dengan kata laluan. Kalau tak sama, dia keluarlah access deny ke kan. Dia tak bagi masuk ke dalam satu sistem. Untuk melakukan tugas sedemikian, kita akan menggunakan fungsi fopen. Fopen sebagai arahan yang akan dilaksanakan dalam pelayan. Okay, kita tengok apa dia fopen. Script Hypertext Preprocessor PHP dilaksanakan oleh komputer pelayan. Yang ni yang kita belajar kan, PHP. Awak tulis coding guna PHP. Ini nama penuh PHP. Okay, apa dia nama penuh PHP? Hypertext Preprocessor. Tapi dia start H dulu kan. Tak tahu lah mai kat mana PHP tu. Ini kod. Preprocessor Hypertext. Dia dilaksanakan oleh komputer pelayan. Pasal apa PHP dilaksanakan oleh komputer pelayan? Pasal apa? Sebab PHP ni adalah bahasa apa kita panggil tadi? Bahasa penskripan pelayan. Kan? Sebab itulah dia dilaksanakan oleh komputer pelayan. PHP menyediakan keupayaan pengaturcara untuk memproses satu tugas dan akan dilaksanakan oleh pelayan. Rajah ialah contoh ringkas penskripan PHP dan hasilnya akan dikembalikan kepada pelayar. Okay, penskripan maksudnya coding. Coding PHP, bila dia proses, hasil dia akan dikembalikan, akan dipaparkan kepada pelayar. Akan dipaparkan dalam Google Chrome kita. Okay, contoh kat sini dia bagi contoh ringkas. HTML, okay, dia gabungkan HTML ini untuk paparan body. Okay, dalam body dia ada H1, heading 1, halaman PHP saya yang pertama, dekat sini. Sini adalah script PHP. Dalam coding awak selalu jumpa ini kan, buka dia, buka coding PHP dan tutup. Kalau tak buat tutup ni, dia pergi sampai ke bawah. Jadi error. Okay. Boleh tak? Jadi yang PHP-nya dekat sini. Begitu juga dengan script kan. Kalau script tu untuk bahasa apa? Kalau dia tulis script. Script untuk bahasa apa? Kelas? Script. JavaScript. Okay. Script untuk JavaScript. JavaScript ni dia bahasa penskripan apa? Client ke pelayan? Client ke Klien dengan pelayan kan? Betul. Dua-dua. JavaScript ni dia bahasa penskripan klien pun dia dan dia juga adalah bahasa penskripan pelayan. Server pun dia juga. Okay, jadi ingat satu boleh jawab untuk dua-dua soalan. Untuk contoh kan. Ingatlah JavaScript ni dia special. Tapi kalau Java saja dia untuk bahasa penskripan pelayan. Okay. Beberapa operasi asas terhadap file teks adalah seperti yang ditunjukkan. Okay, operasi terhadap file teks. Teks ni file tulisan lah kan, yang perkataan tu.
Okey, operasi asas kita ada 4. Yang pertama, menulis data terhadap file teks. Okey, sebenarnya yang ni yang kedua. Yang pertama ialah yang ni. Awak hafal ikut urutan. Operasi asas terhadap file teks. Yang pertama, sebelum boleh buat operasi lain, kita kena buat yang pertama dulu. Mencipta atau membuka file teks. Mencipta, kita kena create dulu file. Baru boleh tulis ke, nak baca ke, nak sunting lepas ni. Okay, mencipta atau membuka file teks, kita gunakan arahan F open yang tadi tu. Okay, macam kita buat assignment lah Microsoft Word kan, guna Microsoft Word. Kita ambil file, ambil new. File new kan. Sama juga macam ni. Untuk mencipta atau buka file teks yang baru, kita gunakan arahan F open. Lepas tu, lepas dah ada file teks, kita boleh tulis. Menulis data terhadap file teks. Menulis ataupun kita simpan data dalam file teks. Yang ketiga, lepas kita tulis, maksudnya dalam file kita dah ada benda dah. Okay? Dah ada data. Dan yang ketiga, kita boleh baca data. Tadi file ni kosong. Lepas tu kita tulis, kita masukkan data. Dah ada data, kita boleh baca lah data tu. Lepas tu di samping boleh baca, kita juga boleh sunting. Sunting ni ada dua keadaan. Sama ada kita ubah ataupun kita tambah. Ubah mungkin kita delete padam, ataupun kita tambah file teks. Ini adalah operasi yang keempat. Ini kena hafal ya. Cipta, tulis, baca, sunting. Mencipta atau membuka file teks. Sebelum sebarang operasi terhadap file teks dilaksanakan, file teks tersebut mestilah dicipta. Kita mesti cipta dia dulu ataupun mesti buka dia dulu. Berikut merupakan sinteks. Peraturan, cara untuk mencipta atau membuka file teks iaitu menggunakan fopen. Ni fopen. Okay, fopen ni. Lepas tu kita ada bracket, nama file teks. Nama file teks ni mesti apa saja nama tak apa, .txt. Okay, mode capaian. Nanti kita tengok mode capaian ni dia ada banyak mode. Okay, dan semua arahan ni kita boleh umpukkan sebab arahan ni panjang sangat. Jadi kita umpukkan kepada pemboleh ubah. Pemboleh ubah yang kita wakilkan sebagai $F. Simbol $F. Okay, ini adalah pemboleh ubah. Pemboleh ubah untuk mencipta atau membuka file teks. Okay, untuk cipta atau buka file teks. Ingat depan ni pemboleh ubah. Ini dia punya fungsi dia, function. Function untuk buka file. fopen. Okey, contoh satu menerangkan penggunaan fungsi fopen. Okey, yang ni yang kita tengok tadi. fopen, yang ni adalah nama file teks tadi. Nama file teks kita adalah logmasuk.txt. Dan ini adalah mode capaian. Mode capaian kita dekat sini kita gunakan W. Okay. Mode capaian kita ada, untuk silibus awak tu kita akan belajar 3 jenis. Iaitu yang pertama, mode capaian yang pertama adalah W. W adalah ringkasan untuk write. Write untuk tulis. Tulis dalam file. Kita dah cipta file kan, file ni kosong. Jadi kita nak tulis, nak masukkan data, kita gunakan write. Lepas tu kita ada pula mode yang kedua iaitu R. R untuk read, baca. Baca data dalam file tersebut. Dan seterusnya kita ada A. A untuk append. Append untuk kita nak tambah data. Okay, nanti kita tengok nak tambah data macam mana. Tapi yang kena ingat, 3 jenis mode capaian tu. Yang ni yang penting. Selalu ditanya dalam Pak Isa. W, R dengan A. Okay, $F di sini merujuk pemboleh ubah. Mewakili file
teks yang akan digunakan dalam pelayan. Log masuk ni adalah nama file teks untuk simpan teks. W bermaksud bahawa file tersebut dalam mode writing. Writing, W for write. Writing selain mode W, mode A, appending. Appending juga boleh digunakan sebagai cara untuk menambah kandungan teks ke dalam file teks. Tengok dia kata untuk nak tambah, untuk nak masukkan teks ataupun masukkan data ke dalam file teks, dekat sini dia kata boleh guna mode apa? Mode apa boleh guna kelas? Ada berapa mode boleh guna untuk menambah kandungan teks? Berapa mode? Berapa mode digunakan untuk kita nak tambah data ataupun tambahkan teks ke dalam file? Berapa mode? Kita boleh gunakan 2 mode, iaitu mode W dan juga A. Boleh? Okey tak ni? Okey cikgu. Okey, W tu, kalau W contohnya kalau kita nak masukkan data, katakan Ali kan. Kita masuk Ali. Okey. Ini untuk W, write. Okey. Lepas tu kita nak masukkan data baru, Baba. Kalau gunakan W untuk masukkan Baba, Baba akan masuk di depan. Baba. Lepas tu Ali. Ali ni yang lama, data lama, Baba akan duduk di depan. Kalau guna mode W. Kalau guna mode A, okey, data asal dia Ali. Kalau nak masukkan Baba, Baba ni akan duduk di belakang. Itu beza dia. W dengan A. W masukkan data melalui depan, bahagian depan. Kalau A, append. Append tu macam luaskan, tambah dari belakang. Okay. Tu sebab dia kata nak tambahkan kandungan teks tu ada 2 mode. Tapi 2 mode ni berbeza juga. Satu tambah melalui depan dan ni melalui belakang. Mode capaian sebarang file menentukan operasi yang boleh dilaksanakan oleh file tersebut. Itu penting. Mode capaian tu menentukan operasi yang boleh dilaksanakan oleh file. Kat sini dia bagi contoh R. R untuk baca sahaja. R untuk read kan? Dibaca sahaja. Kalau W untuk ditulis sahaja. Tulis sahaja. Write only. Tapi bermula dari awal file. Yang saya terang tadi, awal file. Kalau A, dia untuk tulis juga, sama juga. Ni, sama kan? Tapi dia bermula di akhir file. Selalu dia tanya 3 ni. R plus, file dibuka untuk dibaca atau ditulis. Okay. Petunjuk file bermula daripada permulaan file tersebut. Kalau W plus, file dibuka untuk dibaca atau ditulis, memadamkan kandungan file atau mencipta file baru sekiranya file belum wujud. Write. Write ni maksudnya bila kita write, kalau ada data sebelum tu boleh kalau kita nak padam. Kalau kita guna W plus, dia akan padam. Padamkan kandungan file, lepas tu dia akan cipta file baru. Petunjuk file bermula daripada permulaan file. Okay. Append pun lebih kurang. Tapi beza dia apa? Penunjuk file bermula daripada penghujung file. Okay. Ingat 3 ni kena ingat. Okay, mari kita cuba untuk membuka file teks dengan menggunakan mode W, writing. Dan seterusnya menyimpan dan menulis suatu teks ke dalam file tersebut. Okay.
antara langkah yang perlu ada file PHP ialah satu, buka file menggunakan fopen. Buka file menggunakan fopen. Okey. Ini. Tulis isi kandungan file yang telah dibuka dengan teks menggunakan fwrite. Fwrite. Okey, fwrite maksudnya tulis ke dalam file ni. File ni file log masuk. Tulis ke dalam file log masuk, tulis apa? Tulis selamat datang. Ini. Okay. Lepas tu tutup file yang telah dibuka menggunakan fclose. Tadi fopen, sekarang fclose. Fclose mesti ada nama file kita. Nama file ni, inilah tadi kan, fopen tadi. Okay. Penerangan. Penyataan fopen log masuk.txt w pada satu adalah untuk membuka file teks. Buka file teks yang bernama log masuk. Hasil pelaksanaan penyataan ini ialah file tersebut akan dicipta dalam folder yang berada dalam komputer pelayan. Okay. File tersebut akan dicipta dalam komputer pelayan dan dirujuk oleh pemboleh ubah F. Kita gunakan pemboleh ubah lebih ringkas. Okay, baris seterusnya kita guna pemboleh ubah saja sebagai rujukan dia. Pada ketika ini, isi kandungan file tersebut masih kosong. Bila kita guna arahan fopen, dia kosong. Kita baru cipta. Baru cipta file. Macam file new. Kan? Kosong lagi. Penyataan fwrite, write ke mana? Write ke file tadi. Yang kita open tadi. Nak write apa? Selamat datang. Pada baris 2 seterusnya akan menulis atau mencatatkan perkataan selamat datang dalam file tersebut. Sekiranya tiada lagi teks yang hendak ditulis ke dalam file tersebut, maka pada akhir penyataan, mestilah mempunyai penyataan yang akan menutup file tersebut. Penyataan yang menutup file, kita menggunakan fclose. Apabila kita menyemak isi kandungan file tersebut, log masuk.txt ni, dengan membukanya melalui perisian notepad, maka kandungannya adalah seperti ditunjukkan. Dia akan keluar macam ni. Yang kita guna write tadi, dia akan keluarkan dekat sini. Selamat datang. Okay. Okay.